Program pendidikan inklusif artinya suatu program pendidikan bagi murid berkeperluan pendidikan khas yang dihadiri oleh murid berkeperluan khas bersama-sama dengan murid lain di dalam kelas yang sama di sekolah kerajaan ataupun sekolah bantuan kerajaan. Terdapat dua jenis pendidikan inklusif, iaitu pendidikan inklusif separa dan pendidikan inklusif penuh. Program pendidikan inklusif penuh adalah MBK belajar secara sepenuhnya bersama dengan murid-murid alis perdana. MBK mengikuti pembelajaran bagi semua mata pelajaran akademik berasaskan kurikulum kebangsaan atau kurikulum kebangsaan yang diubah sesuai dengan bantuan atau tanpa bantuan perkhidmatan sokongan. Manakala, inklusif separa adalah MBK belajar bersama-sama dengan murid alis perdana bagi mata pelajaran akademik atau aktiviti ko-akademik atau aktiviti ko-kurikulum tertentu sahaja mengikut keupayaan mereka. Di sini tertera biodata responden iaitu Muhammad Fitri bin Muhammad Faizal yang berumur 14 tahun dalam kategori lembam. Pembelajaran yang dijalani oleh adik Fitri adalah mengikut silibus KSSM iaitu Kurikulum Standard Sekolah Menengah dan subjek yang dipelajari oleh beliau adalah seperti berikut. Apa yang dia belajar di pendidikan khas, dia belajar mengikut kurikulum KSSM, pendidikan khas sepenuhnya, okay, untuk murid ni. Itu realiti, okay. Dia belajar, dia ada subjek untuk pendidikan khas, dia sekarang berada di tingkatan 3. Tingkatan 3, dia ada subjek BM, BI, tapi BM dia adalah pendidikan khas. BM dia adalah bahasa Melayu komunikasi, bahasa Inggeris. Okay, lepas tu dia ada belajar sains sosial dan alam sekitar untuk pendidikan khas. Lepas tu dia ada agama juga dia belajar. Lepas tu dia ada belajar PJK, itu sama, itu adalah subjek asas, subjek keras pendidikan khas. Dia ada juga terlibat dengan projek khas. Projek khas projek itu adalah pertanian, menanam nenas, tebu, lede, macam tu lah. Dalam mengatasi masalah sepanjang proses pembelajaran, responden memerlukan bantuan daripada guru pendidikan khasnya sendiri. Yakni, guru akan menggunakan beberapa pendekatan yang berbeza dalam membantu responden untuk menyesuaikan diri dengan situasinya sepanjang proses pembelajaran. Kaedah yang pertama adalah melalui kaedah pengajaran sama ada dari segi pembelajaran secara berkumpulan maupun individu. Kelebihan kaedah pengajaran secara berkumpulan ini ia membuka peluang kepada responden untuk belajar dan membuat kerja secara berkelompok dengan mereka yang mempunyai aras kelemahan yang sama. Justru dengan kaedah ini secara tidak langsung ia membantu kelancaran komunikasi sesama murid dalam menyiapkan tugasan. Namun, ia berbeza pula apabila kaedah pengajaran secara individu digunakan. Ini kerana melalui kaedah ini, penekanan tumpuan guru akan lebih tertumpu terhadap responden sahaja. Ia membolehkan guru untuk mencapai objektif pengajaran dengan lebih jelas dan secara tidak langsung responden juga boleh mendapatkan bimbingan guru tanpa perlu rasa segan. Seterusnya adalah melalui permainan dalam pengajaran. Kaedah ini pula menerapkan elemen yang mana memerlukan responden untuk bergerak bebas. Ini selaras dengan penerangan Cikgu Azlin yang mengatakan bahawa responden di sekolah turut bermain permainan seperti glass stacking. Justru dengan bergabungnya elemen pembelajaran dan permainan, ia menarik minat murid untuk memahami apa yang diajar kerana apabila bermain perkembangan intelek secara tidak langsung akan turut berkembang. Jom kita dengar pula keterangan tentang teknik-teknik PDPC khas yang digunakan oleh guru terhadap responden. Jom kita dengar. Murid seperti Fitri ni, dalam mengajar, realiti mengajar murid pendidikan khas, kita kena try and error, okay? Tak semua apa teori yang kita belajar tu, teknik apa-apa konsep, apa-apa semua kaedah tu sesuai untuk murid kita. Okey? Sebab kita kan bila kita mengajar nanti di sekolah, kita akan jumpa pelbagai isu. Jadi macam murid ni Fitri tak sama tekniknya dengan murid lain. Macam tu. Jadi dalam kelas, sebab tu murid pendidikan khas ni dalam kelas maksimum 7. Jadi untuk macam Fitri ni, cikgu tengok keadaan dia pula bukan satu teknik tu sama untuk dia sepanjang tahun. Tak. Day by day, one by one. Dia macam tu. Okay, hari ni dia mudi. So lainlah teknik cikgu gunakan. Dia macam tu. Contohnya
BBM untuk ABM, BBM bahan bantu mengajar memang sangat perlu pada murid pendidikan khas. Sebabnya dia sangat membantu. Dia tak boleh just whiteboard dengan marker pen. Dia tak punya murid pendidikan khas tak macam tu. Okey, buku teks salin tak. Jadi dia kena ada banyak benda-benda interaktif. Contohnya cikgu gunakan LCD atau cikgu gunakan Kahoot, cikgu gunakan handphone lah kan. Untuk diorang menarik minat sebab diorang sangat perhatian yang diberikan tu sangat short, sangat singkat. Sekejap je dia dah langsung buat. Dia macam tu. Menurut Sharifah Aulia 1985 menyatakan suasana bilik darjah tidak kurang pentingnya untuk mewujudkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Oleh itu, susun atur bilik darjah merupakan elemen penting dalam menentukan pencapaian pelajar. Menurut Puan Azlin binti Zaini yang merupakan seorang guru di Sekolah Menengah Kampung Gelam, kedudukan para pelajar beliau yang menempatkan seramai 7 orang dalam satu kelas akan berubah dari semasa ke semasa mengikut perubahan emosi pelajar tersebut serta mata pelajaran yang dijalankan pada masa tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana para pelajar tersebut akan mudah hilang fokus terhadap apa yang dipelajari. Persekitaran bilik darjah yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan, keceriaan serta susun atur yang selesa akan menimbulkan minat kepada pelajar untuk belajar dan dapat membantu pelajar mengaplikasikan setiap kemudahan yang disediakan dengan baik. Kita ada program integrasi ya untuk anak-anak kurang upaya pembelajaran. Dan di sinilah yang kita kata kurang upaya pembelajaran ni terdiri daripada anak-anak yang macam autisma, Down syndrome, cerebral palsy berada di situ. Jadi untuk pendidikan khas ni sebenarnya kita ada peraturan-peraturan pendidikan khas 1997 yang kita kata orang upgrade pada tahun 2013 di mana anak-anak kita ni daripada 3 kategori jadi 6 kategori. Mana kategori yang 3 tu maknanya daripada kurang upaya pendengaran, kurang upaya penglihatan, masalah pembelajaran, kita tambahkan dengan kurang upaya fizikal, kurang upaya pertuturan dan juga pelbagai. Sifat penolakan ni memanglah kita di kementerian sebenarnya memang kita menerima anak-anak ini. Dalam peraturan-peraturan pendidikan khas kita dinyatakan kita menerima pelajar-pelajar yang telah boleh menguruskan diri sendiri. Okey. Tetapi bila kita katakan kita buat pemantapan dasar sifat penolakan pada tahun 2019 ya, yang seperti telah diumumkan dalam parlimen dan sebagainya, makna kita galakkanlah ibu bapa sebab kadang-kadang ada ibu bapa dia tidak mendaftar anak dalam kita punya sistem. Jadi ibu bapa takut hantar anak sebab tidak didaftarkan. Jadi tak tahu pun mana nak hantar. Jadi tahun lepas kita nyatakan walaupun tidak berdaftar, datanglah bawa anak itu. Kita tempatkan. Seterusnya ialah sokongan luar ataupun bantuan yang diperoleh. Selain daripada sokongan ibu bapa dan guru-guru di sekolah, murid-murid berkeperluan khas ini juga turut mendapat bantuan dalam bentuk kewangan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ianya dikenali sebagai Elang Murid Berkeperluan Khas ataupun EMK. EMK telah mula diperkenalkan pada tahun 2005 yang bertujuan untuk meringankan beban kewangan yang ditanggung oleh ibu bapa atau penjaga murid-murid berkeperluan khas ataupun OKU. Elong ini diberikan kepada murid OKU yang bersekolah di peringkat prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah termasuk pelajar kolej vokasional dan matrikulasi yang mempunyai kad OKU yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Yang pertama, mempelbagai kaedah pengajaran dalam menarik perhatian pelajar antaranya dengan membawa pelajar melakukan PDPC di luar kelas. Yang kedua, guru pendidikan khas memerlukan sekurang-kurangnya satu pembantu guru dalam memudahkan urusan pembelajaran dan pengajaran pelajar MBK. Yang ketiga, menggunakan aplikasi yang menarik sepanjang PDPR seperti Kahoot dan Canva di mana aplikasi ini mempunyai visual dan audio yang terbaik. Yang keempat, mewujudkan carta analisis khas untuk melihat peningkatan pelajar dari segi pembelajaran dan sosial. Kesimpulannya, semua pihak perlu memainkan peranan penting dan saling bekerjasama demi kejayaan program pendidikan inklusif untuk murid berkeperluan khas. Hal ini dapat menjaga komuniti kita
yang bermula dari persekitaran sekolah tanpa mengira siapa mereka dan bagaimana mereka. Kejayaan murid-murid berkebutuhan khas adalah demi memastikan mereka mampu berdikari dan menjadi lebih produktif agar mereka menjadi model insan yang gemilang kepada masyarakat dan negara. Itu sahaja daripada kami, Kumpulan 1. Sekian, terima kasih.